Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Cikgu harap kamu berada dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga dan duduk di rumah untuk meneruskan PDPR awak macam biasa ya. Untuk tahun 2 pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, kita akan yang pertama sekali, unit yang pertama kita akan belajar tentang ruang. Apa itu ruang? Cabaran ruang. Awak boleh rujuk dalam video ni. Ini contoh buku teks lah. Nanti awak akan dapat buku teks kan. Tak apa, sebelum dapat buku teks boleh rujuk dulu video ni. Sekurang-kurangnya dapat juga sedikit ilmu. Cabaran ruang. Kita tengok pada gambar ni dulu. Zarid dan rakan-rakan menyaksikan pertunjukan kasut roda. Mereka begitu teruja melihat para peserta melakukan pelbagai aksi. Baik, dia kita bercerita tentang ruang. Apa kaitannya dengan gambar dalam buku teks yang awak tengok ni? Kenapa dengan ruang dalam gambar ni? Kenapa dengan ruang dalam gambar ni? Kalau kita tengok ruang dalam gambar ni, kalau kita tengok keseluruhannya, ruang dia awak rasa senang ke susah? Awak rasa senang ke susah ni? Dengan ada kon, lepas tu dengan ada palangnya, lepas tu awak tengok anak panah ni, dia kena pusing sana, pusing sini, nak ni ada macam bukit nak kena naik, pusing lagi. Palang ni dia nak kena lepas ataupun nak kena lompat. Awak rasa dalam keadaan ruang macam ni senang ataupun susah kita nak bergerak? Mestilah susah kan. Dalam keadaan ruang macam ni, ruang yang sempit, banyak halangan, susah nak bergerak. Kalau kita orang biasa ni susah nak bergerak. Tetapi inilah yang dinamakan cabaran, ya, cabaran dalam melalui ruang yang sempit ataupun ruang yang halangan, yang berhalangan. Itu kaitan dia, ruang dan juga pergerakan. Kalau kita tengok kat sini, dia dengan menggunakan peralatan apa ni, kasut roda. Jadi maksudnya murid ni ataupun budak ni adalah orang yang hebat lah kan. Dia boleh gunakan kasut roda. Kasut roda ni senang ke nak guna dia? Susah. Betul tak? Kita nak stabilkan badan kita, terjatuh kalau tak biasa memang terjatuh lah. Memang terjatuh. Lepas tu nak kena pusing-pusing lagi. Dah tentulah memerlukan kemahiran yang sangat tinggi. Pusing-pusing. Dah lepas macam-macam halangan. Susah, maksudnya dia mempunyai kemahiran. Dia dah belajar, dia ada skill dia. Kalau kita tak biasa, kita tak boleh lah kan. Kita nak mula daripada, nak belajar daripada mula-mula dulu. Jangan terus-terus dapat kasut roda terus nak buat macam ni. Tak boleh lah kan. Jadi kita kena ada ansur maju. Dalam pendidikan jasmani ada ansur maju. Baik, tengok, kita sambung seterusnya. Sebelum nak pandai dulu, nak pandai guna kasut roda tu dulu, kita nak pandai teroka ruang dulu. Tanpa menggunakan kasut roda kan. Ni contoh. Kamu boleh bergerak di dalam ruang yang luas dan sempit. Cuba lakukan pergerakan di dalam ruang yang ditetapkan seperti Zarif dan rakan-rakan. Ini dia contoh pergerakan. Pergerakan di tempat yang luas dan di tempat yang sempit. Contoh yang pertama, kita tengok anak panah ni, Zarif lalu macam mana. Mula-mula permulaan dia lalu, tempat dia rata dan luas lah, mudah untuk dia lalu kan. Kemudian akan melalui turun tangga. Turun tangga ni luas ke? Tangga ni agak susah sikit kan, betul. Kalau silap langkah boleh terjatuh. Jadi ruang dia sempit dan dia tinggi dan rendah dia. Jadi kena hati-hati turun tangga kan. Kemudian sambung lagi aktiviti dia. Aktivitinya apa lagi? Ni, naik tangga ni. Kemudian dia kena melalui kerusi ataupun titi lah. Kita panggil titi lah. Titi ni besar ke? Sempit aja, kecil. Jadi kena hati-hati juga. Ruang dia sempit. Tak boleh awak jalan macam tempat ruang yang luas. Ruang dia sempit, jadi macam mana? Kena pandai imbang badan. Ni dia ada tulis ni, kemahiran mengimbang ni. Kena mengimbang. Macam mana cara dia mengimbang ni? Dia bukakan tangan dia, dia depakan tangan dia supaya dia tak terjatuh ke bawah. Kalau dia rasa nak terjatuh ke kiri, dia imbanglah balik ke kanan. Macam tu cara nak imbang kan, sebab dia melalui tempat yang sempit.
Kemudian dia turun. Dia terus turun tangga semula. Kemudian tengok ni anak panah dia. Dia ke sini. Saya tak nak menyusup, saya nak melompat. Dekat halangan ni boleh sama ada melompat ataupun menyusup. Melompat ni lompatlah satu-satu palang ni. Lepaskan palang, lompat. Lompat, lompat, lompat. Kalau tak nak melompat, dia boleh menyusup untuk melepasi ruang yang sempit ni. Ruang yang berhalangan ni. Kalau nak menyusup ni macam mana? Merangkak lah. Saya perlu rendahkan badan untuk bergerak lancar. Rendahkan badan. Turun. Sampai tamat. Sama juga macam ni. Ini sedikit tinggi kan yang ni. Merangkak bawah halangan. Yang ni tadi kita panggil menyusup. Menyusup ni maksudnya dada ni sampai rapat ke tanah macam seorang askar. Kan? Macam seorang askar. Kemudian ini merangkak. Merangkak ni gunakan tangan dan juga lutut kita. Merangkak. Ni kalau halangan yang tinggi sikit lah. Boleh merangkak. Badan lepas, kepala lepas. Kalau ni yang rendah ni, kita merangkak tak lepas. Kita kena menyusup. Itu dia pelajaran kita, PDPR kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan ruang dan pergerakan. Jadi kesimpulannya dekat sini, awak mesti kena tahu macam mana pergerakan awak itu ketika awak melalui pelbagai ruang. Kalau ruang yang luas, macam mana pergerakan awak? Pergerakan biasa, berjalan seperti biasa. Kalau pergerakan sempit, macam mana? Kalau ruang tu sempit, macam mana pergerakan awak? Kena imbang badan, kan? Kalau ruang tu sempit, atau ruang tu berhalangan, awak kena lompat, ataupun awak kena menyusup, ataupun awak kena merangkak. Itu cara kita nak meneroka ruang macam mana. Macam dekat rumah awak lah kan. Kan selalu main bawah kerusi, bawah meja. Macam mana awak main? Macam mana awak teroka ruang bawah meja tu? Kan? Kadang-kadang dekat kelas, kat sekolah pun selalu macam tu. Kan? Main dengan kawan, masuk bawah meja. Itu salah satu contoh aktiviti awak meneroka ruang bawah meja. Macam mana? Boleh ke awak nak berdiri bawah meja tu? Tak boleh, betul. Awak akan duduk cangkung ataupun merangkak. Itu contoh aktivitinya lah yang awak boleh cuba buat. Itu saja PDPR kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada PDPR yang akan datang untuk topik yang seterusnya. Sekian, terima kasih.